بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب تفضلوا. Stage is yours. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambunglah kita punya kursus umrah yang terhentikan hari itu. Kita akan sambung bersama saya Ustazah Ain Zulfa tentang tajuk dam. Okay, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, para jemaah sekalian akan dikenalkanlah dengan apakah itu dam. Okay, dam ni pada istilah syaraknya adalah denda yang diwajibkan kerana sebab-sebab tertentu. Dan ibadat dam ni dilakukan dengan menyembelih binatang ternakan seperti lembu, unta, kambing dan sebagainya, atau gantiannya sekiranya tak mampu kita kena ganti dengan memberi makanan kepada fakir miskin ataupun berpuasa. Okay. Dam ni terjadi kepada jemaah yang meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan juga umrah. Okay. Dan ataupun golongan mereka yang melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam perlakuan ibadah haji dan umrah sebagaimana yang dinyatakan oleh ustazah-ustazah kita yang lepas kan. Okay, dan tujuan dam ni kenapa? Adalah untuk melepaskan diri daripada pantang larang ihram bagi seseorang yang sudah berniat ihram tetapi tidak dapat menyelesaikan rukun umrahnya. Maksudnya ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita walaupun kita dah terlanggar, kita dah terbuat kesalahan sama ada sengaja ataupun tak, tapi Allah masih lagi bagi peluang untuk kita meneruskan ibadah umrah ataupun haji. Okay. Baik, seterusnya. Okay, sekarang kita akan berkenalanlah dengan jenis-jenis dam. Okay, yang pertama adalah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni adalah dam yang dibayar mengikut susunan. Maksud sini para jemaah yang dikenakan dam perlu mengerjakan satu demi satu mengikut tertib. Maksudnya kalau dia mampu untuk menyembelih binatang, maka itulah yang paling aula. Dan sekiranya dia betul-betul tak mampu, maka boleh diteruskan dengan sama ada bersedekah ataupun berpuasa. Itu kalau benar-benar tak mampulah, jangan pula kita macam duit banyak je dalam bank tapi sengaja kata kita tak mampu sebab apa? Sebab macam menganggap benda ni benda yang biasa-biasa. Sedangkan ni adalah dikira pelepasan kan. Jadi risau kita punya umrah tu sia-sia sebab kita punya sikap yang tak serius dalam bab-bab ni kan. Kan kita nak kejar umrah mabrurah, risau yang kita balik tu sia-sia, macam tak dapat pahala yang terbaik. Okey, yang kedua adalah dam takdir. Dam takdir ni adalah dam dibayar mengikut kadar yang ditentukan oleh Islam. Okey, maksud kalau dikenakan tertib takdir ni, dia kena ikut susunan yang paling aula. Kiranya kadar atas kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan oleh jemaah tersebut. Contoh, okey, contoh kita akan pergi lepas ni. Kemudian takhir pula. Takhir dibolehkan, maksudnya jemaah dibolehkan untuk memilih mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak. Maksudnya nak pilih pun mestilah dalam ruang lingkup yang ditetapkan oleh syarak. Tak bolehlah dia dah melakukan larangan ni tapi tiba-tiba dia kata aku nak bayar 1,000 je lah. Macam tu. Tu dah macam dah, kalau tak kena dengan apa yang ditetapkan tu tak boleh lah. Sebab dia kena, walaupun boleh dipilih tapi dalam ruang lingkup yang dinyatakan oleh syarak. Dan yang keempat adalah dam ta'dil. Ta'dil ni adalah dam dibayar mengikut nilai harga dam dengan cara berpuasa. Okay, contoh kita akan tengok selepas ini. Okey, seterusnya. Okey, ini saya bentukkan dalam peta minda agar para jemaah sekalian lebih mudah untuk nampak.
Okey, dam kan terbahagi kepada dua, tertib dan juga takhir. Okey, tertib pula ada dua, takdir dan juga ta'dil. Dam tertib takdir ni dikenakan kepada mereka yang tinggal wajib umrah. Maksudnya dia macam tak berniat ihram dan sebagainya. Jadi dia dikenakan tertib takdir. Maksudnya tertib ni yang paling aula untuk dibayar dam adalah dengan menyembelih dengan menyembelih unta. Maksudnya dia kena dahulukan yang itu. Kalau tak, barulah boleh, kalau betul-betul tak mampu, barulah boleh ke peringkat seterusnya, iaitu bersedekah ataupun berpuasa. Takdir ni mengikut keadaran yang telah ditetapkan. Tak bolehlah dia tu kena sembelih jenis binatang itu, tapi dia pilih yang lain. Jadi macam tak mengikut keadaran yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, dan tertib ta'dil pula dikenakan kepada para jemaah yang melakukan persetubuhan. Maksudnya melakukan hubungan antara suami dan isteri. Jadi dengan ini dia kena mengikut tertib, iaitu perlu menyembelih seekor unta ataupun susunan kedua adalah seekor lembu ataupun 7 ekor kambing. Jika pelaku tidak mampu melakukan sembelihan tadi, maka dia kena tukar kepada membeli makanan dengan nilai harga yang tersebut tadi. Maksudnya bagi makan fakir miskin dengan nilai seekor unta ataupun lembu ataupun 7 ekor kambing tadi, dan diberi kepada fakir miskin di Mekah saja. Maksudnya tak bolehlah nak jamu kawan-kawan ke, nak jamu family ke, tak. Dia dikhususkan untuk fakir miskin di Mekah. Okey. Dan tertib ta'dil ni kepada mereka yang melakukan persetubuhan. Ta'dil ni jika mereka betul-betul tak mampu untuk melaksanakan dam tersebut, maka perlulah diganti kepada puasa. Tapi tata cara puasa ni pun ada cara dia. Bukan kata puasa satu hari je, tak. Dia kena mengikut keadaran nilai haiwan sembelihan. Contoh, dengan seekor unta tu, dia boleh membeli contoh dalam 50 cupak makanan, maka 50 cupak tu diganti kepada hari, maka 50 hari dia perlu berpuasa. Maksudnya mengikut keadaran itu. Okey. Seterusnya dam takhir takdir. Ni just nak betulkan sikit yang berkaitan dengan ta'dil tu. Jadi tapi option yang pertama sekali adalah dia kena sebelih lembu ataupun unta kan, yang ada 7 bahagian lah. Kalau tak ada, kalau dekat sana masa tu ditakdirkan tak ada sembelihan tu kan, ataupun payah nak dapat, barulah dia boleh ganti. Baru dia ganti dengan nilai lah, maksudnya sebab sama je apa yang tak mampunya tu. Tak mampu tu maksudnya tak, memang benda tu kurang, not available lah kan. Sebab harga dia sama je, nak kena beli makanan juga kan. Okey, faham. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okey, maksudnya macam itulah, takdir ni boleh jadi dalam bentuk not available. Maksudnya benda tu tak ada. Sebab itulah kita kena tukar dengan nilaian yang sama dengan dam tadi. Okey, seterusnya takhir. Dam takhir takdir ni dikenakan kepada mereka yang buat benda yang berkaitan dengan diri. Contoh memotong kuku ataupun mencabut rambut dan sebagainya. Maka takhir tadi dia dibenarkan untuk pilih. Maksudnya Ustaz, contoh kalau dia nak pilih terus kepada puasa tu boleh direct kepada puasa lah. Okey, maksudnya dia boleh pilih. Maksudnya di sini ada keringanan sikit, tak seperti yang tinggal wajib umrah dan juga persetubuhan tadi. Dan takdir mengikut keadaran lah yang mana dia yang mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, kemudian dam takhir ta'dil dikenakan kepada mereka yang merosakkan alam, contoh merosakkan tumbuhan ataupun melakukan buruan binatang. Maka sama macam Ustaz kata tadi, dia boleh pilih, dan sekiranya benda itu tak ada, maka kena tukar dengan nilaian yang sama dengan sembelihan tu. Maksudnya kita perlu bersedekah mengikut nilaian yang sama. Okey, baik, seterusnya. Okey, pelaksanaan dam ni, para jemaah boleh berbincang dengan mutawif yang akan bawa para jemaah sekalian di Mekah, di Tanah Haram nanti, kerana ia merupakan urusan sendiri dan jemaah boleh membayarnya kepada fakir miskin di Mekah. Okay, terdapat juga ejen daripada wakil tabung haji
yang akan membantu memudahkan para jemaah yang dikenakan dam untuk melangsaikan bayaran sebelum sampai ke tanah haram. Ini dipanggil dengan teknik wakalah. Okey, maknanya perwakilan kan. Tapi apapun sedekah tu sekiranya jemaah perlu bersedekah makanan kepada fakir miskin, dia akan terhad kepada penduduk di sekitar Mekah sahaja. Okey, jadi pesanan Ustazah sekiranya di pesanan Ustazah, pastikan tuan-puan dan puan-puan menjaga diri daripada melakukan sebarang larangan larangan umrah dan melanggar wajib haji kerana risau akan merosakkan umrah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dikenakan dam, maka pilihlah dam yang terbaik, yang paling aula, semoga dengan harapan semoga kita memperoleh umrah mabrurah. Itu sahaja. Saya serahkan kepada Ustazah yang seterusnya. Baik, terima kasih Ustazah Ain. Sekali lagi untuk para jemaah tu, so sebenarnya yang biasanya dia orang memang kena prepare awal-awal untuk dam tu. Jadi maksudnya bawa duit siap-siap. Yang ada juga yang pakai guna apa tamatuk dan sebagainya pun kena bayar dam juga kan. So maksud Ana apa nama ni antum kena pesan kepada jemaah bawa siap-siap duit ataupun prepare siap-siap duit. Jika dikenakan dam, maksudnya kita boleh bayar lah. Itu antara benda yang kena pesan ke jemaah sebenarnya. Okey, silakan Mariam. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita dah tahu pasal pantang larang ketika berada dalam ihram dan seterusnya dam-dam yang akan dikenakan kiranya kita melakukan larangan tersebut. Baik, sekarang kita akan bersedia, kita perlu bersedia untuk berniat di miqat. Baik, ada antara tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, tak boleh ke kita nak berniat di tempat lain? Okey, jawapannya tak boleh kerana ni adalah dia adalah sebahagian daripada wajib umrah. Jika kita meninggalkannya, kita akan dikenakan dam, iaitu dam tertib dan takdir. Tapi tak adalah tak sah umrahnya kalau kita tak niat di miqat. Tapi kita akan dikenakan dam. Baik. Seterusnya, sebelum tu kita boleh tengok dekat gambar rajah tu, kita akan berniat di Bir Ali sebab kita datang daripada Madinah. Okey, seterusnya. Okey, kita akan tengok miqat makani. Miqat ada banyak sebab jemaah ni datang daripada pelbagai tempat kan. Ada yang datang daripada luar Mekah dan ada juga yang datang daripada dalam Mekah. Okay, sebelum tu kita akan tengok apa tu miqat makani. Miqat makani adalah ketentuan tempat untuk berniat ihram, haji atau umrah. Okay, bagi jemaah dari luar Mekah, yang pertama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil adalah bagi jemaah yang datang daripada Najd atau Malaysia dan Asia Tenggara. Kalau kita datang daripada Malaysia, kita akan berniat di Qarnul Manazil ni lah. Yang kedua adalah Zulhulaifah ataupun Bir Ali yang datang daripada Madinah. Yang ketiga Yalamlam iaitu yang datang daripada Yaman. Yang keempat Juhfah yang datang daripada Syam, Mesir ataupun Tunisia. Yang kelima adalah Zatul Irqin yang datang daripada Iraq. Manakala jemaah yang datang daripada Mekah juga ada tempat-tempat untuk mereka berniat ihram, berniat umrah, iaitu di Ja'ranah, Tanaim, Hudaibiyah, Shumaisi dan Tanah Halal. Okey, seterusnya. Okey, niat ihram. Niat ihram ini termasuk dalam rukun umrah. Tadi kita berniat di miqat adalah wajib umrah. Niat ihram tu sendiri adalah rukun umrah. Jadi rukun umrah ni kalau kita niat ihram ni kalau kita tinggal tak salah umrah kita. Jadi niat ihram adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan ibadah umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya. Seterusnya adalah wanita dan niat ihram. Okay, seperti kita tahu wanita ada
ada special kan, dia special sikit kan. Ada, kita biasanya setiap bulan tu akan datang haid, datang haid lah kan. Jadi dalam keadaan haid, wanita dilarang untuk tawaf dan melakukan ibadah-ibadah dalam ihram, ibadah-ibadah ihram seperti tawaf, sa'i. Jadi wanita dalam keadaan haid tidak dihalang untuk berniat umrah. Tapi bagi wanita dia perlulah untuk berniat tu dengan niat, orang panggil niat secara bersyarat. Okey, jadi apabila dia berniat secara bersyarat, jika habis umrah, jika macam contoh kan, kita dah sampai ke hari akhir tapi haid kita tak habis lagi, still tak habis lagi haidnya tu kan. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kita still ada ihram, kita dah berniat. Jadi kejap. Jadi bila kita berniat dengan niat bersyarat ni, di akhir tu kalau kita pada akhir tu kita tak sempat juga menyelesaikan rukun-rukun umrah, kita akan terlepas. Kita boleh dibenarkan untuk bertahallul walaupun kita tak sempat untuk melakukan rukun-rukun umrah. Jadi niatnya adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Sahaja aku mengerjakan umrah, berihram aku dengannya, dan sekiranya ada sesuatu yang menghalang aku dari menyempurnakannya, maka bertahallul aku dengannya. Jadi ini akan memudahkan bagi pihak wanita lah ketika ketika melakukan umrah ni, ibadat umrah ni. Baik, itu saja dari saya. Saya menyerahkan kepada ustazah seterusnya. Seterusnya setelah tiba di Mekah yang di Baitullahil Haram, kita akan teruskan dengan ibadah tawaf. Seperti yang kita ketahui, tawaf adalah salah satu rukun yang sangat penting dalam ibadat umrah. Baiklah, seterusnya. Okey, sebelum itu mari kita lihat kepada takrif tawaf itu sendiri. Tawaf ialah perbuatan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya, dan kita akan dengarkan kepada perinciannya selepas sebentar lagi nanti. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Sebelum kita melakukan tawaf, seeloknya untuk jemaah umrah mengenali bahagian-bahagian Kaabah itu sendiri supaya lebih lebih mudahlah kita waktu mengerjakan tawaf itu sendiri, supaya kita kenal bahagian-bahagian Kaabah ini. Okey, kalau kita lihat di gambar rajah ini sudah dilabelkan bahagian-bahagian Kaabah itu sendiri. Yang pertama sekali di tepi itu adalah Hajarul Aswad. Kemudian di sebelah Hajarul Aswad itu adalah pintu Kaabah yang kita tahu. Kemudian yang ketiga ini adalah pancuran emas. Kemudian yang keempat adalah syazarawan, iaitu binaan kecil di sisi-sisi Kaabah. Dan seterusnya yang kelima, bahagian semi bulatan itu adalah Hajar Ismail, iaitu salah satu tempat mustajab juga untuk berdoa. Dan yang keenam ialah multazam, iaitu multazam ini adalah bahagian dinding Kaabah di antara Hajarul Aswad hingga ke permulaan pintu Kaabah, dan ia juga merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Seterusnya yang ketujuh ialah makam Ibrahim, yang warna kuning itu adalah makam Ibrahim, dan seterusnya ada 4 rukun di Hajarul Aswad itu. Setiap sudut Hajarul Aswad itu adalah rukun dan ada nama-namanya tersendiri. Yang pertama ialah rukun Hajarul Aswad yang mana terletaknya Hajarul Aswad, kemudian adalah rukun Yamani, rukun Syami dan rukun Iraqi, yang mana setiap sudut nama itu rukun Yamani sepertinya menghala menuju bertangan ke arah negara Yaman sendiri, sebegitu dan juga rukun-rukun lain seperti Iraq,
dan Syam. Dan seterusnya yang ke-12 itu kalau kita dapat lihat yang hitam-hitam itu adalah kelambu Kaabah, dan seterusnya yang ke-13 adalah sangat penting, iaitu garisan permulaan tawaf yang berwarna coklat ini adalah garisan permulaan tawaf untuk jemaah mengetahuilah untuk mula tawaf tu, pengiraan tawaf itu. Baiklah, selepas itu dalam tawaf ini jemaah umrah juga boleh lihat kepada lampu hijau untuk memudahkan jemaah untuk mengetahui kiraan untuk memulakan tawaf, dan juga jemaah umrah boleh menggunakan tasbih untuk melakukan tawaf supaya tidak was-was lah. Jika was-was, jemaah perlu melebihkan kiraan pusingan tersebut. Okey, baiklah, seterusnya. Terusnya, okey, kita teruskan dengan jenis-jenis tawaf. Seperti yang kita ketahui, ada 6 jenis-jenis tawaf. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum ialah tawaf selamat datang, yang mana tawaf ini dilaksanakan oleh jemaah haji yang mengerjakan haji ifrad dan juga haji qiran. Seterusnya ialah tawaf sunat. Tawaf sunat ialah tawaf yang kita boleh lakukan pada bila-bila masa, seperti tawaf dan tawaf tahiyatul bait juga antara salah satu tawaf sunat. Dan seterusnya tawaf rukun, yang mana tawaf ni mesti dilakukan oleh jemaah lah untuk menyempurnakan ibadah umrah mereka. Dan seterusnya ialah tawaf nazar, yang mana tawaf ini perlu dilakukan oleh jemaah yang berniat nazar untuk melakukannya. Dan seterusnya ialah tawaf tahallul. Tawaf tahallul ini ialah tawaf yang dikerjakan oleh jemaah haji yang terluput atau tidak sempat berwukuf di padang Arafah. Dan tujuan tawaf ini adalah untuk melepaskan orang tersebut dari ihram hajinya. Dan terakhir ialah tawaf wada', ialah tawaf selamat tinggal dan wajib dikerjakan bagi mereka yang hendak keluar meninggal kota Mekah lebih dari 2 marhalah. Dari aspek kita sebagai jemaah umrah, mungkin kita akan melakukan seperti tawaf rukun, tawaf sunat, tawaf wada' dan tawaf tahallul jika ada yang berniat. Okey. Okey, seterusnya itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan syarat-syarat sah tawaf. Okay, baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang syarat-syarat sah untuk melakukan tawaf. Seterusnya. Okey, baiklah. Syarat yang pertama ialah suci daripada hadas besar dan kecil. Jemaah disyaratkan untuk mengambil wuduk dahulu sebelum melakukan tawaf. Dan jika berlaku sentuhan kulit ketika tawaf dengan lelaki atau wanita ajnabi, jemaah boleh berpegang dengan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal wuduk jika berlaku sentuhan kulit dengan lelaki atau wanita ajnabi, melainkan jika sengaja dan timbulnya syahwat. Syarat yang kedua ialah menutup aurat sebagaimana di dalam solat. Syarat ketiga ialah berniat tawaf sebagaimana nawaitu an atufa bihadzal bait tawaf al-umrah 7 ashwatin lillahi ta'ala, yang bererti sahaja aku berniat tawaf umrah di Kaabah ini 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Dan berjalan mengelilingi Kaabah mestilah dengan tujuan untuk bertawaf semata-mata. Seterusnya, syarat yang keempat ialah tawaf hendaklah dimulakan pada sudut Hajarul Aswad sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustazah Umairah sebentar tadi, dan sewaktu seterusnya. Syarat yang kelima, sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah hendaklah sentiasa berada di sebelah bahu kiri para jemaah. Ini bermakna pusingan untuk melakukan keliling Kaabah ni mestilah berlawan dengan arah jam. Dan jika jemaah ditolak akibat kesesakan ketika tawaf sehingga bahu lari sedikit daripada bangunan Kaabah, maka hendaklah segera membetulkan bahunya itu menghala ke arah bangunan Kaabah. Dan syarat yang terakhir ialah cukup 7 keliling dengan yakin. Jika jemaah was-was ketika tawaf pada bilangan pusingan tawaf, maka hendaklah mengambil jumlah yang paling terkecil. Contoh, jika jemaah was-was antara 6 atau 7 pusingan, maka dikira masa 6 pusingan, maka jemaah hendaklah mencukupkan 1 lagi pusingan. Okay, itu sahaja bagi syarat tawaf. Okey, baiklah, kita teruskan pula kepada sunat-sunat kepada para jemaah untuk ketika menunaikan ibadah tawaf.
Baiklah, yang pertama adalah para jemaah disunatkan untuk berjalan kaki. Tapi bagi mereka yang terdapat keunsuran seperti orang tua boleh menaiki kerusi roda dan sebagainya. Yang kedua adalah muwalad, iaitu berturut-turut sebanyak 7 kali pusingan. Yang ketiga adalah melakukan tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Seterusnya, yang keempat adalah beritibak bagi kaum lelaki, iaitu menutup bahu sebelah kiri dan membiarkan bahu sebelah kanan terbuka. Dan yang kelima adalah mengucup Hajarul Aswad pada permulaan setiap pusingan tawaf. Tetapi bagi mereka yang tidak berkemampuan, cukup sekadar melambai sahaja Hajarul Aswad tersebut dan dengan tangan kanan dan mengucup tangan kanan tersebut sambil mengucapkan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Dan seterusnya. Okay, yang keenam adalah berlari-lari anak pada pusingan pertama, kedua dan ketiga bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i, dan sunat ini khusus untuk kaum lelaki sahaja. Yang ketujuh adalah istislam rukun yamani ataupun mengisyarat tangan ke arah rukun yamani sambil bertakbir tanpa perlu mengucup tangan. Seterusnya. Okey, yang ke-8 adalah berzikir, membaca Al-Quran atau membaca doa tawaf. Jadi disunatkan, digalakkan bagi para jemaah sekalian untuk sebelum bertolak ke menunaikan ibadah umrah, digalakkan untuk menyenaraikan zikir-zikir untuk dibaca ketika ibadah tawaf. Okay. Yang ke-9 adalah sembahyang sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Seterusnya. Okey, ini adalah bacaan untuk menunaikan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim tersebut. Dan di bawah ini saya selitkan sekali firman Allah yang menggalakkan untuk menunaikan solat sunat tersebut, iaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Okay, seterusnya. Okay, di sini saya selitkan sekali kesalahan yang dilakukan oleh para jemaah ketika melakukan tawaf. Yang pertama adalah terkejar-kejar mengikut mutawif, suami ataupun kawan. Dan diingatkan kepada para jemaah sekalian untuk melakukan ibadah tawaf semata-mata kerana Allah, dan diminta untuk para jemaah sekalian bertawaduk dan khusyuk ketika melakukan ibadah tawaf. Yang kedua adalah bagi perempuan, mereka menampakkan aurat lengan mereka ketika melambai ke arah rukun yamani ataupun Hajarul Aswad. Okey. Seterusnya adalah jemaah wanita memakai seluar ataupun stokin yang jarang. Seterusnya, belum cukup 7 pusingan, para jemaah terus menunaikan ibadat sa'i dan tahallul. Seterusnya, asyik mengambil gambar dan melayani telefon. Dan yang terakhir adalah menyentuh Kaabah, Kelambu Kaabah, Syazarwan dan Hijr Ismail. Seterusnya. Okay, di sini saya bawakan sekali animasi tawaf supaya para jemaah lebih mengetahui dan memahami ibadat tawaf tersebut dan supaya tidak berlaku kesilapan. Okay, yang pertama adalah pergi ke sudut Hajarul Aswad sambil membaca takbir dan mengusapnya dengan tangan kanan, dan bagi yang berkemampuan diminta untuk menciumnya.
Okey, menuju ke Hajarul Aswad seperti yang saya katakan tadi. Sambil melakukan takbir, bismillah ya Allahu Akbar, dan jika berkemampuan disunatkan untuk mengusap Hajarul Aswad tersebut dengan tangan kanan lalu menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk mencium, cukup sekadar mengusap Hajarul Aswad tersebut. Okay. Seterusnya, selepas para jemaah selesai mengucap Hajarul Aswad tersebut, para jemaah diingatkan untuk menunaikan ibadah tawaf dan melakukan pusingan Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Okay, dimulai dengan Hajarul Aswad dan diakhiri juga dengan sudut Hajarul Aswad. Okay, bagi lelaki anda disunatkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Okay. Dan bagi 4 putaran terakhir, mereka disunatkan untuk berjalan kaki seperti biasa. Okay. Dan setibanya di antara Rukun Yaman, di Rukun Yamani, para jemaah sekalian disunatkan untuk mengusap Rukun Yamani tersebut. Tetapi jika mereka yang tidak berkemampuan, cukup untuk mengisyaratkan tangan sahaja. Okey, dan ketika berada di antara sudut Hajarul Aswad dan Rukun Yamani, para jemaah disunatkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah. Okey, Rabbana atina, maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okay. Sebab apa ya ukhti, fil Quran memang orang kafir sebelum Islam dia orang tawaf dan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. So dalam surah Baqarah, minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Waktu Allah Taala kata kena ubah, minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, khusus pada haji inilah. Okey, baik. Bawah ni lah, memang ada specifically. Okay. Seterusnya. Okey, dan selepas habis ibadah tawaf, para jemaah lelaki boleh selesai beriktibar, iaitu menutup kedua-dua belah bahu seperti biasa. Dan disunatkan untuk para jemaah pergi ke belakang makam Ibrahim untuk menunaikan solat sunat tawaf. Okey. Rakaat yang pertama untuk solat sunat tawaf disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Kafirun. Okay, seterusnya bagi rakaat yang kedua disunatkan membaca surah Al-Ikhlas selepas membaca Al-Fatihah. Dan selepas menunaikan solat sunat tawaf, disunatkan untuk para jemaah pergi ke arah yang ditempatkan air zam-zam dan menyirami air zam-zam tersebut di kepalanya. Okay, jadi itu sahaja daripada saya dan seterusnya saya berpindah pula kepada ibadah sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara saya? Sebab internet connection saja. InsyaAllah selepas kita selesai mengerjakan tawaf, kita akan mengerjakan sa'i. Tapi sebelum itu, insyaAllah saya akan menerangkan sedikit apakah itu sa'i dan apakah kisah di sebalik ibadah sa'i. Next slide. Baik,
Apakah itu sa'i? Sa'i ini berasal daripada perkataan bahasa Arab sa'a yang bermaksud berjalan. Dari segi istilah bermaksud berulang alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Next. Baik, apakah kisah di sebalik ibadah sa'i? Kisahnya bermula bila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa dan meninggalkan isterinya dan anaknya iaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil di sebuah lembah yang jauh daripada Palestin iaitu di Mekah. Dan ketika itu masih tidak ada penghuni dan mereka ditinggalkan bersama sedikit bekalan lah. Dan apabila bekalan itu kehabisan dan Siti Hajar mula kehabisan susu, maka Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi mula menangis kelaparan. Jadi Siti Hajar sebagai seorang ibu mula berusaha untuk mencari air dan di sinilah peristiwa di mana Siti Hajar mula menaiki Bukit Safa untuk melihat, untuk mencari air dan mencari pertolongan. Malangnya tidak ada pertolongan. Maka Siti Hajar bergerak pula ke Bukit Marwah dan keadaannya masih sama dan Siti Hajar melakukan perkara ini sebanyak 7 kali dan jarak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu adalah di sekitar 490 meter. Dan akhir sekali ketika Siti Hajar berada di Bukit Marwah, Siti Hajar ternampak mata air keluar bersebelahan dengan kaki anaknya Ismail dan dikatakan dalam riwayat mengatakan bahawa malaikat Jibril yang datang dan menghentakkan sayapnya lalu mengeluarkan mata air. Jadi di sebalik daripada sa'i inilah kisahnya di mana kita boleh melihat keikhlasan dan ketaatan Siti Hajar kepada Allah dan kepada suaminya dan bagaimana Siti Hajar berkorban dan berikhtiar untuk meneruskan hidup. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang ibadah sa'i ini dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Baik, seterusnya saya persilakan Ustazah Iska untuk menerangkan tentang syarat. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan para jamaah sekalian. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sajakah syarat-syarat ibadah sa'i. Yang pertama, hendaklah dilakukan selepas melakukan tawaf. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu rukunnya adalah tertib dan harus berurutan. Kita tidak boleh melakukan ibadah sa'i sebelum melakukan tawaf. Jadi kita harus melakukan ibadah sa'i setelah atau selepas melakukan ibadah tawaf. Kemudian selanjutnya ada mulai daripada Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Kita tidak boleh memulai sa'i ini dari Bukit Marwah karena Siti Hajar memulainya ibadah sa'i waktu itu pertama adalah dari Bukit Safa dahulu, kemudian diakhiri di putaran ketujuh di Bukit Marwah. Kemudian ada cukup 7 kali dengan yakin, yaitu dikira dari Safa ke Marwah sekali dan dari Marwah ke Safa sekali. Kalau misalnya kita ragu, kita boleh ingat setiap putaran dari bukit yang dimulai dari Bukit Safa adalah angka-angka yang ganjil 1, 3, 5, 7. Kemudian dari putaran yang dimulai dari Bukit Marwah adalah angka-angka yang genap 2, 4, dan 6. Maka dari itu Safa adalah awalnya dan yang nanti yang terakhir yang putaran ketujuh ia akan berhenti di Bukit Marwah. Selanjutnya, hendaklah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah pada tiap-tiap kali. Jadi para jemaah sekalian tidak diperbolehkan untuk melakukan potongan jalan ketika melakukan ibadah sa'i. Kita harus menyelesaikannya hingga penghujung tempat sa'i atau kaki-kaki Bukit Safa dan Bukit Marwah. Karena kurang lebih panjang mereka adalah 400 jarak dari Safa dan Marwah kurang lebih 400 meter karena banyak riwayat yang mengatakan ada yang sampai 375, ada yang 400, ada yang 405, ada banyak sekali riwayat tapi kita simpulkan bisa jadi kurang lebih tidak pasti 400 meter jarak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi kita perlu melakukan ibadah sa'i sampai ke
ke penghujung tempat sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian hendaklah sa'i di tempat yang ditentukan sekarang. Jadi para jemaah jangan risau, kita tidak melakukan ibadah sa'i ini betul-betul di outdoor, betul-betul dalam padang pasir, tidak. Kenapa? Karena tempat sa'i sekarang itu indoor di dalam Masjidil Haram itu sendiri, sejuk ya, tidak langsung terik matahari. Kemudian ada yang terakhir, mengekalkan niat untuk bersa'i sepanjang masa melakukan sa'i itu. Jadi kita perlu berzikir pada Allah dengan niat untuk bersa'i lillahi ta'ala, bukan untuk berniat yang tidak-tidak seperti berniat nak jogging, bukan. Tapi kita perlu mengekalkan niat kita untuk bersa'i sepanjang masa melakukan sa'i itu. Nah, itu semua adalah syarat-syarat ibadah sa'i. Selanjutnya kita akan menuju sunnah-sunnah sa'i. Oh, belum. Before after. Oke. Kita mau tunjukin before after tempat sa'i. Dahulu kita bisa lihat di sisi kiri ada tempat sa'i pada zaman dahulu di nomor 1, 2, dan 3. Dan perbedaannya adalah yang sekarang ada di gambar 4, 5, 6, dan 7. Pada zaman dahulu, pada dahulu kita boleh atau kita diperbolehkan menginjakan kaki atau kita bisa berada di atas Bukit Marwah. Pada gambar 3, pada jemaah bisa lihat, kita boleh dan kita bisa duduk di atas Bukit Marwah kemudian berdoa di atasnya. Tapi sekarang sudah ada pagar, ya. Kita bisa lihat di gambar nomor 6, 5, 6, dan 7. Sudah ada pagar dan kita sudah tidak boleh menginjakan kaki atau berada di atas Bukit Safa dan Marwah. Jadi kita cukup berada di depannya, kemudian menghadap Ka'bah dan berdoa di situ. Selanjutnya ada sunnah-sunnah sa'i dan saya akan lanjutkan kepada Ustazah Aisyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan sunat-sunat sa'i. Okay, yang pertama, keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Masjidil Haram sebenarnya ada 19 pintu gerbang dan pintu Safa adalah salah satu daripada 5 pintu utama, pintu gerbang utama di Masjidil Haram. Dan pintu ni memang terkenal sebagai pintu keluar menuju ke Bukit Safa untuk menunaikan ibadah sa'i. Jadi sunatnya untuk para jemaah masuk ke tempat nak sa'i itu melalui pintu Safa. Okay, next. Okay, yang kedua adalah menaiki Bukit Safa dan Marwah sehingga sampai ke batu-batu bukit. Cuma sekarang ni kita memang dah tak mendaki bukit kan untuk sa'i kan. Jadi macam kita hanya ikut laluan yang dah disediakan dekat dalam Masjidil Haram tu untuk sa'i. Okay, seterusnya. Menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, walillahil hamd setiap kali berada di atas Bukit Safa dan Marwah. Sebenarnya sepanjang perjalanan tu kita disunatkan untuk, sepanjang kita berjalan tu kita disunatkan untuk berzikir. Bolehlah baca zikir ni, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay, seterusnya. Dan boleh tengok dalam gambar tu, apabila sampai di satu tempat yang bertanda yang ada lampu hijau ni, disunatkan untuk berlari-lari anak bagi lelaki, tidak bagi wanita. Okey, soalan saya kepada semua jemaah di sini setelah kita dah berhari-hari berkursus, okay, kenapa perlu berlari-lari anak di sini di kawasan yang lampu hijau seperti dalam gambar tu? Ada siapa nak jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Mungkinlah untuk mengingati macam perbuatan Siti Hajar anaknya rasanya. Ya betul, terima kasih atas jawapan. Betul, kawasan yang bertanda lampu hijau adalah sempena memperingati peristiwa Siti Hajar yang juga berlari-lari anak ketika nak mencari air untuk anaknya Ismail. Okey, seterusnya. Ada tak pada ni diskaun apa harga sikit tadi yang jawab tu. Ada diskaun harga kepada orang yang jawab tadi tu.
Oh, diskaun harga kami Ada akan lah. ada hadiah ke CEO sama CEO ni. Siapa CEO-nya Izka? Ada bonus ini CEO-nya. Ustaz, bonus air zam-zam 5 liter Ustaz, ada Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Okey. Okey, seterusnya sunat-sunat sa'i berturut-turut mualat, iaitu berturut-turutlah di antara pusingan sa'i. Okey, seterusnya suci daripada hadas besar dan kecil serta menutup aurat, dan berjalan, sunatnya berjalan, tapi jika ada keuzuran boleh je menggunakan kenderaan seperti kerusi roda. Jadi kalau tengok pun memang dekat Masjidil Haram ada je yang bersa'i menggunakan kerusi roda, terutama untuk warga emas yang sudah tak boleh berjalan kan. Okey, seterusnya. Okey, berdoa dan beritibak. Beritibak ni untuk lelaki mesti memakai pakaian ihram lah, yang pakaian ihram yang sepatutnya dah diceritakan tadi. Okey, seterusnya. Okey. Apa Aisyah, dia berjalan ni sunat kan? Berjalan sunat. So kalau dia nak naik pun tanpa ada uzur tak ada masalah lah kan? Kalau dia nak naik tanpa ada uzur. Maksudnya dia tak sakit tapi nak duduk atas kerusi roda. Saja nak naik, nak try naik bawah. Boleh tak? Tapi kan sepatutnya lah kan kalau dia ada kudrat di jalan kan. Tak tahulah hukum dia jadi terbalik ke jadi makruh. Tak tahulah Ustaz. Bila sunat, so kalau tinggal tidak ada masalah lah kan? Tapi tak dibuat orang kan Ustaz. Apa dia? Boleh, tapi mesti tak dibuat orang kan. Boleh berjalan nak naik kursi roda. Dia tak naik kursi roda, dia naik kereta. Kereta yang itu. Lepas tu yang macam skuter elektrik tu. Sekarang kan ada macam-macam kan. Itu ada sekarang tu. Lepas tu yang kaki saja tu, dia naik tu dia jalan ke depan. Nama tu yang dia berdiri kan, lepas tu dia bergerak. So semua tu haruslah. Maksudnya dia sebenarnya jalankan sunat. Macam anti-mention lah kita bincang pasal sunat kan. So tidak ada masalah lah. Bukan semestinya ada keuzuran lah. Okay. Alright, silakan Ustazah Iska. Oke, kita akan melihat bagaimana proses ibadah sa'i dengan bantuan video animasi ini. Boleh play? Oke, ibadah sa'i. Selesai tawaf, menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan ibadah sa'i. Kemudian, sembari kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita menuju dari tempat tawaf menuju ke tempat sa'i. Lalu membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Menaiki Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Menaiki Bukit Sofa cukup di depannya saja karena sekarang kita tidak boleh menaiki hingga ke atas benar-benar Bukit Sofa, tapi cukup di depannya saja kemudian menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian baiklah, lalu turun dari sofa dan berjalan menuju Bukit Marwah.
Kemudian kita pula berlari kecil ya, disunahkan di antara tanda lampu hijau bagi laki-laki yang sudah Aisyah terangkan sebelumnya. Dan ini pula dilakukan saat perjalanan juga dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Sofa. Tak perlu kau pause, lanjut saya tak perlu. Nah, kita lakukan sebanyak 7 kali. 7 kali. Kemudian di Bukit Marwah kita perlu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini adalah bacaan doa yang sama ketika kita berada di Bukit Sofa lalu menghadap Ka'bah, kemudian membaca doa ini. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Saya rasa ada silap sikit lah. Anjaza wa'dah kot, bukan wahdah. Oh iya, salah ya Ustaz. Afwan Ustaz. ممكن تراجع مرة أخرى هذا. Nah, أنجز وعده ليس وحده. لأنه ما أعرف معنى وحده. ما أظن فيه معنى. طيب تفضل. وهزم الأحزاب هنا فيه أحزاب فيه الباء لا بأس. Kemudian lakukan hal ini sebanyak 7 kali hingga berakhir di Marwah. Seperti kita ketahui dimulai dari Bukit Sofa kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Nah, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan yang dikehendaki. Atau amalkan doa ini, Allahumma gfir warham wa antal azzul akram. Ya Rabbku ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa dan maha pemurah. Ada banyak doa yang bisa kita amalkan pada ibadah sa'i ini. Tidak ada doa-doa tertentu, tapi banyak doa yang bisa kita bacakan. Tak perlu pause ke Balkis, just dia akan berjalan ya, jangan di pause. Berjalan dia, tak pause, biar jalan dia. Nah, selanjutnya tahallul. Tahallul ini kita boleh tengok videonya dulu, nanti detailnya kita akan lanjut ke next presenter. Nah, setelah sa'i, maka bertahallul dengan mencukur gundul. Itu lebih afdol ya, tidak perlu tapi lebih afdol mencukur gundul. Bagi wanita cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari dan tidak dilakukan di hadapan banyak laki-laki. Ya minimal 3 helai rambut. Berakhir sudah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Baik, selanjutnya berkaitan dengan tahallul, kita akan lanjut kepada ustazah selanjutnya. Silakan Ustazah Diana. Okey, baik. Sekarang saya akan terangkan mengenai tahallul. Tahallul merupakan rukun umrah yang keempat. Baik, seterusnya. Okey, baik. Bagi tuan-puan yang belum pernah mendengar apa itu tahallul atau tidak mengetahui apa itu makna tahallul, baik di sini saya terangkan sedikit. Tahallul di sini bermaksud melepaskan diri daripada larangan ihram dengan menggugurkan rambut yang ada di kepala sama ada bergunting ataupun bercukur. Baik, seterusnya. Baik, dalam tahallul juga bagi jemaah perlu mematuhi beberapa syarat. Okey, yang pertama, bercukur bagi lelaki sahaja tetapi lebih afdal dengan mencukur semua rambut. Baik, yang kedua, bergunting bagi lelaki dan perempuan sekurang-kurangnya 3 helai sepanjang ruas jari tangan iaitu 2 cm. Dan yang ketiga, mereka yang botak licin adalah sunat melalukan
sahaja mata pisau atau pencukur di atas kepalanya. Okay, seterusnya. Sekejap, Pak Diana. Ya. Ini syarat-syarat tahallul. So yang pertama tu sebenarnya tak syarat, bercukur itu bukan syarat. Yang syarat adalah dia bergunting lah, itulah maksudnya dia paling minimum, itulah syaratnya, betul tak? Sekarang ni ada dua, bercukur dan bergunting. Maksudnya salah satulah yang paling kurang adalah bergunting. Paling kurang pun dia gunting 3 helai rambut, maka settle lah. Macam Jokowi buat tadi tu kan. So yang bercukur ni hanyalah afdal. Dia bukannya syarat. Sebab nanti tu dia kasi syarat-syarat tahallul kan. Ya Ustaz. Nombor satu ni. So nombor satu ni bukan syarat lah. Yang nombor 2 dan nombor 3 ni ya syarat. Betul. Ustaz, terima kasih. Baik, seterusnya dalam tahallul juga jemaah boleh mengamalkan perkara sunat dalam tahallul. Baik, yang pertama, jemaah disunatkan menghadap ke arah kiblat ketika melakukan tahallul. Yang kedua, jemaah disunatkan memulakan bercukur di bahagian kanan ke kiri. Yang ketiga, bagi jemaah kaum wanita boleh menggunting rambut di mana-mana bahagian kepala. Dan yang keempat, jemaah disunatkan untuk berdoa sebelum dan selepas tahallul. Baik, di sini saya sertakan antara contoh doa jemaah yang boleh amalkan sebelum dan selepas tahallul. Baik, doa sebelum tahallul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ma hadana. Walhamdulillah ala ma an'amana bi alaiha. Allahumma hadina siyati wa taqabbal minni warfid junubi. Allahumma ighfir lil muhallikin wal maksurin ya wasi'al maghfirah. Allahumma asbut li bi kulli sya'rah hasanatan wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Ya, doa selepas tahallul. Alhamdulillahilladzi qada'ana manasikana. Allahumma zidna imana wa yakina wa'una waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat. Baik, seterusnya. Alhamdulillahilladzi qada 'anna laysa 'ana hadha 'anna fi shadda. Anna. Nah, betul. Baik, di sini saya ingatkan juga kepada para jemaah ketika ingin melakukan tahallul. Baik, yang pertama, jemaah wanita diingatkan untuk menjaga aurat jika bergunting di marwah apabila selesai. Dan jika jemaah bimbang auratnya kelihatan, maka lebih baik bergunting di hotel atau penginapan sahaja. Baik, yang kedua, jika jemaah memilih bergunting di penginapan, maka berhati-hati kerana selagi tidak bertahallul, maka masih tergantung dan tidak terlepas daripada larangan dalam ihram. Dan yang ketiga, jemaah perlu berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan menggunting rambut jemaah dengan bayaran yang tinggi. Baik, seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada rukun umrah yang kelima, iaitu tertib. Apa maksud tertib di sini ialah melakukan rukun umrah secara berurutan satu persatu. Dimulai dengan niat ihram, seterusnya tawaf, kemudian sa'i, seterusnya tahallul dan yang terakhir ialah tertib. Tapi diingatkan di sini kepada para jemaah, sekiranya salah satu rukun umrah ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja oleh para jemaah, maka ibadah umrah tersebut dikira tidak sah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Ustazah seterusnya. Okay, baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang ibadah terakhir yang akan dilakukan oleh tuan-puan ketika berada di Mekah nanti. Baiklah, dan ibadah tersebut ialah tawaf wada'. Jadi tawaf wada' juga dikenali sebagai tawaf perpisahan ataupun tawaf selamat tinggal. Dan tawaf wada' ni dilakukan oleh jemaah yang ingin meninggalkan kota suci Mekah. Dalam erti kata lain, ini adalah tawaf terakhir yang akan dilakukan oleh jemaah yang sudah sempurna melakukan ibadah umrah. Tujuan kita melakukan tawaf wada' ni adalah untuk sebagai penghormatan yang terakhir sebelum meninggalkan tanah suci tersebut. Dan adapun mengenai hukum untuk melakukan tawaf wada' ni, ulama berbeza pendapat dalam menetapkan hukumnya. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali,
hukum melakukan tawaf wada' ni ialah wajib bagi sesiapa yang ingin meninggalkan kota Mekah. Sesiapa yang meninggalkan secara sengaja, maka hendaklah dia membayar dam. Tapi berbeza pula bagi mazhab Maliki yang berpendapat bahawa hukum melakukan tawaf wada' ni adalah sunat, dan sesiapa yang melakukannya dapat pahala dan tak melakukannya pula tidak mendapat dosa. So bagi seeloknya adalah kita buatlah tawaf wada' ni kerana peluang untuk kita melakukan umrah ni tidaklah datang selalu. Itu saja dari saya. Okey, baiklah. Setelah selesai semua proses umrah mengikut tertib, maka jemaah bolehlah mengemas barang, mengambil pemandangan terakhir daripada hotel anda. Okay, kerana kita akan bergerak pulang ke Malaysia lah setelah selesai semua ibadah umrah. Okey, seterusnya. Sebenarnya flight emas ni dia tak sampai Saudi ni, sampai Sabah, Penang tu ni. Ni yang kecil ni dia, yang domestik punya flight ni. InsyaAllah. Dan setibanya di Malaysia, semua para berjemaah perlu menjalani kuarantin dan juga melakukan PCR test lah untuk mengelakkan jika ada sebarang jangkitan, terutama sekarang virus varian Omicron yang sedang mengganas terutama di luar negara. Okey, seterusnya. Okay, silakan. Baiklah, kita dah sampai ke. Okey, terima kasih. Baiklah, kita dah habis kita punya kursus umrah. Jadi untuk renungan bersama, ibadah umrah ini merupakan proses mendidik diri kita menjadi lebih baik. Jadi marilah sama-sama kita berusaha untuk beristiqamah, menjauhkan diri dari dosa dan perkara yang mungkar serta memperbanyakkan amalan soleh. Selain itu, marilah kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dengan menjauhi segala perkara yang lara. Saya ucapkan terima kasih dari pihak kami kepada tuan-puan yang sudi menghadiri kursus umrah daripada kami, Adin Tour and Travel. Semoga urusan tuan-puan untuk umrah akan datang akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Adin Travel. InsyaAllah kita dah berapa kali dah travel ni. Jazakumullah khairan. Ardun mumti'un wa mutamayyiz wa fihi animation wa kadha. فنرجو أن تستخدموا مثل هذا في دروسكم إن شاء الله. نعم. طيب إذا بقي مجموعة صحيح؟ مجموعة الإخوة تفضلوا. Kalau boleh antum cuba ringkaskan sikit lah, macam contoh maksudnya doa-doa tu tak perlu baca kan, maksudnya okey lah doa supaya orang dah cover, tapi yang lain-lain tu antum cover lah. Okey, silakan. Okay, baiklah. Dengarkan suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para
bakal haji dan bakal hajah semua. Sekarang kita berada di kursus haji. Terima kasih kerana memilih Adam Travel and Tours sebagai agensi untuk memimpin anda ke Mekah nanti. Baiklah, seterusnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan laksanakan bengkel haji sebelum kita berangkat ke Kota Mekah. So hari ini kita akan ada beberapa mutawif yang akan memberikan penerangan sebelum kita berangkat ke Mekah. Maka saya persilakan mutawif seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah hari ini bersama saya Mutawif Syahizad dalam kursus haji. InsyaAllah saya akan menerangkanlah perkara-perkara berkaitan haji. Terusnya. InsyaAllah yang pertama saya akan menerangkan ta'arif dan hukum haji. Okay. Untuk ta'arif haji, haji dari segi bahasa ialah menuju atau mengunjungi ke sesuatu tempat, dan dari segi sudut istilah pula ialah mengunjungi Baitullah, Baitul Kaabah pada masa-masa tertentu bulan haji iaitu bulan Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Seterusnya. Okay. Untuk hukum haji, hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi mereka yang berkemampuan. Namun ibadah haji dan umrah ini dikira sunat untuk dikerjakan secara berulang-ulang kali. Seperti kita tahu, ibadah haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Daripada Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maksudnya, Islam didirikan di atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan pesuruhnya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya. Next. Untuk dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan haji adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepada Surah Al-Imran ayat 97. Maksudnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Surah Al-Hajj ayat 27. Seterusnya, dari Al-Quran seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashharun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj. Maksudnya, masa untuk mengerjakan haji, ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampur isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Surah Al-Baqarah ayat 197. Seterusnya, saya akan menerangkan syarat wajib dan syarat sah haji. Untuk syarat wajib haji, untuk tuan-tuan dan puan ingat, senang nak ingat, kita buat akronim I3BM. I3BM. Okey, untuk I adalah Islam. Islam ini maksud Islam ini tidak diwajibkan kepada orang kafir. Hanya orang Islam yang wajib mengerjakan ibadat haji. Jika ada orang kafir
yang melakukan ibadat haji ini, maka haji itu tidak sah. Okey, untuk B yang pertama adalah berakal. Berakal di sini bermaksud waras, siuman, dan tidak wajiblah untuk orang yang gila. Seterusnya adalah baligh. Baligh maksudnya cukup umur dan tidak wajib untuk kanak-kanak. Jadi jika ada kanak-kanak yang melakukan ibadat haji, maka ibadat haji itu adalah sah, tetapi dikira sebagai amalan sunat. Okey, untuk B yang ketiga adalah berkemampuan. Berkemampuan sini bermaksudnya orang yang mampu dari segi kesihatan, keuangan dan juga keselamatan. Yang terakhir adalah M, iaitu merdeka. Mereka ini tidak wajiblah pada golongan hamba. Seterusnya, untuk syarat bagi wanita, syarat tambahan bagi wanita, yang pertama adalah bersama suami ataupun mahram melalui nasab atau selainnya. Yang kedua ialah tidak berada dalam tempoh iddah talak ataupun iddah kematian suami. Seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, mampu atau berkemampuan adalah salah satu syarat haji. Syarat berkemampuan ini terbahagi kepada dua, iaitu berkemampuan secara langsung dan juga berkemampuan secara tidak langsung. Kemampuan secara langsung ini adalah seseorang yang mampu menunaikan sendiri haji dan umrah. Jadi dia mempunyai kemampuan, mempunyai tubuh badan yang sihat, boleh melakukan perjalanan dan menunaikan kewajiban haji tanpa mendapat mudarat yang besar. Manakala kemampuan secara tidak langsung ini ialah orang mukallaf itu memiliki harta yang membolehkannya mewakilkan orang lain menunaikan haji bagi pihaknya apabila dia tidak dapat melakukannya sendiri. Seterusnya, seterusnya syarat sahaji. Syarat sahaji ialah Islam, berakal, berihram haji pada waktu yang tertentu dan juga menyempurnakan semua rukun haji. Okey, untuk hari ini sekali itu daripada saya, Mutawif Syidat, dan saya teruskan kepada mutawif seterusnya, iaitu Mutawif Akmal Azri. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengar? Boleh dengar semua? Boleh. Maaf, ada masalah sikit tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda bersama saya, Mutawif Akmal, dalam slot yang seterusnya, iaitu pengenalan kepada jenis-jenis haji, cara mengerjakan haji dan hikmah yang kita dapat daripada mengerjakan haji inilah. Okay. Yang pertama, jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ni ada 5 ya, seperti yang kita ketahui. Yang pertama haji fardu, yang kedua haji badal, yang ketiga haji sunat, yang keempat haji nazar, dan yang kelima haji qada. Untuk haji fardu bermaksud haji yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat wajib haji. Okey, senang faham insya-Allah. Yang kedua haji badal. Haji badal ni ialah haji yang ditunaikan untuk orang lain menurut syarat-syaratnya. Contoh, badal kepada orang yang telah meninggal dunia ataupun badal kepada orang yang sakit tenat yang tak boleh nak mengerjakan haji lagi. Okey. Yang seterusnya ialah haji sunat, iaitu haji yang ditunaikan setelah menunaikan haji fardu. Maksudnya haji yang berulang lah. Okey. Yang keempat, haji nazar, iaitu haji yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah bernazar untuk menunaikan haji. Contohnya, apabila dia dapat bernazar
Contohnya bernazar, kalau aku berjaya dapat ni, aku bernazar untuk aku mengerjakan haji. Jadi apabila dia berjaya mendapat sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk menunaikan haji. Dan yang terakhir ialah haji qada, iaitu haji yang ditunaikan untuk menggantikan haji yang fasad, iaitu haji yang rosak. Okey, yang seterusnya. Okey, cara mengerjakan haji ni ada 3, iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Yang pertama haji ifrad, dia mengerjakan haji dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Okey. Yang kedua haji tamattu', iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Ini dikenakan dam ya. Dan haji qiran juga dikenakan dam. Haji qiran bermaksud mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Okey, seterusnya hikmah haji. Okey, yang terakhir daripada saya, hikmah haji. Apakah hikmah yang kita dapat apabila mengerjakan haji? Okey, yang pertama dapat membersihkan jiwa daripada maksiat. Jika kita berada di tanah haram ya, agak mustahil bagi kita untuk mustahil tu tak mustahil, tapi agak sukar ya bagi kita untuk membuat perkara-perkara maksiat. Okey. Jadi dengan mengerjakan haji ni kita dapat membersihkan diri kita, jiwa kita daripada maksiat. Yang kedua iaitu menghayati kegemilangan tamadun Islam. Kerana contohnya kita dapat melihat bagaimana melihat tempat di mana Siti Hajar sa'i bersama Nabi Ismail, dan kadang-kadang kita juga dibawa untuk ziarah ke Bukit Uhud, melihat tempat peperangan yang pernah terjadinya peperangan umat Islam dan sebagainya. Okey, so kita akan dapatlah mengingati kembali kegemilangan tamadun Islam. Okey, yang ketiga, mensyukuri nikmat harta dan kesihatan, kerana perbelanjaan untuk mengerjakan haji ni ya bukanlah sedikit. Ia melibatkan berpuluh ribu. Bahkan jika kita mempunyai ahli keluarga, kadang-kadang sampai beratus-ratus ribu. Jadi dan kesihatan juga diambil kira sebab mengerjakan haji ni dia memerlukan banyak perbuatan, banyak perlakuan kita. So kesihatan amat penting juga. Dan yang terakhir ialah menjalinkan ukhuwah sesama saudara Islam, iaitu kita dapat mengenali jemaah-jemaah lain yang dikenali daripada travel agent yang sama, ataupun jika kita ketika sedang berada di dalam Masjidil Haram berjumpa dengan orang Arab dan sebagainya, boleh ya bersembang sama mereka. Jika kita ada asas bahasa Arab, kita boleh memperkukuhkan bahasa Arab kita. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, terus kepada mutawif yang seterusnya. Assalamualaikum. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mutawif Akmal Azri atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya saya Mutawif Afif Fahmi akan meneruskan kursus berikutnya yang bertajuk dam dan juga pembahagiannya. Baiklah. Takrif dam. Dam bermaksud denda yang dikenakan terhadap jemaah haji atau disebabkan meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah haji atau melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Mengikut mazhab Syafi'i, satu dam bersamaan seekor kambing dan hendaklah disedekahkan dagingnya. Dan yang kedua, berpuasa selama 3 hari. Dan yang ketiga, memberi makan kepada 6 orang miskin, iaitu sebanyak setengah gantang bagi setiap orang. Seterusnya kita akan melihat kepada jenis dam dan juga bentuk hukumannya. Seperti yang diketahui bahawa dam ini terdapat 2 jenis, iaitu dam tertib dan juga dam takhir. Namun dibahagikan pula kepada dam tertib dan takdir, dam takhir dan takdir, dam tertib dan ta'dil, serta dam takhir dan ta'dil. Bentuk hukuman yang pertama adalah sekiranya seorang jemaah itu melanggar larangan dengan sengaja, maka hukumnya berdosa dan juga beliau wajib untuk bayar dam. Yang kedua, sekiranya jemaah melanggar larangan kerana terpaksa, hukumnya adalah tidak berdosa namun wajib untuk membayar dam. Dan yang ketiga, sekiranya jemaah melanggar larangan kerana ada keuzuran seperti
tua, jahil ataupun pelupa, maka hukumnya tidak berdosa dan tidak wajib untuk membayar dam. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada dam yang pertama, iaitu dam tertib dan takdir. Maksud tertib adalah melakukan satu dam yang telah ditetapkan, tidak boleh dipilih atau diganti. Syekh Fahmi, rasa kita tawakuf kat sini dulu sebab masa antum ada kelas kan lepas ni kan. So continue in next session lah insyaAllah, boleh sebab lagi gaduh dengan lecture lain pula lagi. Boleh insyaAllah. So kita teruskan sama balik dengan Fahmi next kelas lah. Untuk fi ibadat, untuk apa kitab akan record hari Jumaat ni ataupun hari Sabtu pagi. So siapa yang available boleh join sama-sama lah insyaAllah, sebab masa kita tak banyak kan. Okay, khair insyaAllah. Jazakumullah khairan. Anak terpaksa endkan session ni supaya antum boleh join next kelas insyaAllah. Terima kasih kepada ikhwah yang dan akhwat yang telah bentangkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz.